Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Fokus berita tengah hari, Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin sah diterima sebagai Ahli Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB. Perkara itu disahkan sendiri oleh Presiden PBB, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Masyarakat tadi telah menerima permohonan daripada Willy Mongin untuk menjadi ahli PBB without any commitment as a member. Itu aja. Tak ada syarat. Yes, and remember lah. Kerana yang nyokong lihat PBB bagus. Okey lah. Okey. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PBB di Ibu Pejabat PBB di sini pada Sabtu. Datuk Willy yang memenangi kerusi Parlimen Puncak Borneo pada pilihan raya umum PRU ke-14 melalui Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan telah menghantar permohonan untuk menyertai PBB beberapa bulan yang lepas. Mengenai permohonan Ahli Parlimen Lubuk Antu juga Muyang pula, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS berkata perkara itu terpulang kepada keputusan Parti Rakyat Sarawak PRS. Juga, Dewan Adib tu PRS. Nya saya dah apply situ, nya apply PRS. Okay? Alright. Okay, thank you very much. Terima kasih. Pada Februari lalu, juga yang meninggalkan PRS bertanding dalam pilihan raya umum 2018 sebagai calon bebas menyatakan hasrat untuk kembali menyertai parti itu. Berita seterusnya, Kerajaan Persekutuan khususnya Kementerian Pertahanan MINDEF terus berusaha mengukuhkan hubungan dengan Kerajaan Sarawak menerusi kerjasama yang lebih erat dan menyeluruh terutama dalam konteks pertahanan serta keselamatan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata fokus MINDEF dan Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak pernah pudar untuk terus melaksanakan perancangan terbaik demi meningkatkan tahap pertahanan ATM di seluruh negeri ini. Jelasnya antara perancangan terbaru ATM adalah meningkatkan keberadaan anggota dan aset dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan khususnya di Bintulu bagi membolehkan ATM meningkatkan keupayaan pertahanan udara dan maritim sekaligus memastikan instalasi strategik negara di perairan Sarawak terus terpelihara daripada sebarang ancaman. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media pada Sabtu. Selain itu, Datuk Seri Hishamuddin menambah bagi pengkukuhan pertahanan di sempadan atau gerak anggota dan aset Tentera Darat Malaysia TDM khususnya Regimen Sempadan RS mencukupi dan sedia dipertingkatkan dari semasa ke semasa yang melibatkan keberadaan dan siap siaga di sempadan Sarawak Kalimantan serta Sarawak Brunei termasuk menambah 12 buah pos imbangan baharu. Menurutnya lagi, pada ketika ini Dasar Industri Pertahanan dan Keselamatan Negara DIPKN sedang berada di peringkat akhir perangkaan di mana antara fokus dasar ialah mewujudkan hub-hub industri pertahanan di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti di seluruh negara menerusi kerjasama dengan Kerajaan Sarawak. Menerusi kenyataan media itu juga, beliau menyatakan kegembiraannya kerana Kerajaan Sarawak telah menunjukkan minat dan menyuarakan kesediaan untuk turut serta dan bekerjasama dengan MINDEF bagi menjayakan perancangan berkaitan industri pertahanan ini di Sarawak. Terdahulu, Datuk Seri Hishamuddin mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bagi membincangkan dan memberi nafas baharu terhadap kerjasama dalam konteks pertahanan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Selanjutnya mengenai lawatan tapak dan penyerahan dokumen projek transformasi luar bandar RTP 2022 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai. Lawatan pada Jumaat itu bertujuan memastikan semua projek yang akan dilaksanakan nanti dapat disiapkan pada masa dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan sekaligus memberi manfaat kepada penduduk rumah panjang. Antara tapak projek yang dilawati ialah projek baik pulih Jalan Rumah Gelimai Setang dan Jalan Rumah Jackson Rentap Tatau di mana status projek masih menunggu cabutan undi.
Selepas itu, beliau mengadakan lawatan tapak projek menaik taraf Jalan Rumah Asun Ulu Anap, Tatau yang merupakan projek RTP 2021 dengan status projek masih dalam peringkat penilaian Jabatan Kerja Raya JKR. Sementara itu, di Rumah Japit Niroy Nangai Menua Anap Tatau, Datuk John CK telah menyerahkan dokumen projek baik pulih rumah minggat Rumah Japit Niroy Nangai Menua Tatau yang merupakan projek RTP 2022. Kerja-kerja baik pulih jalan ini akan dilaksanakan kontraktor yang dilantik dalam masa terdekat. Pada sebelah petangnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus itu juga mengadakan lawatan ke tapak projek RTP Merata Tapak Rumah Angau Muput Tatau yang merupakan projek RTP 2021. Turut dilawat tapak projek RTP naik taraf Jalan Tanah Perkuburan Komuniti Kawasan Muput di mana status projek masih dalam proses cabut undi bagi memilih kontraktor yang akan melaksanakannya nanti. Mengakhiri lawatan itu, Datuk John CK menyerahkan projek siap RTP 2021 Bina Baru Jalan Masuk dan Merata Tapak Rumah Panjang Minda Jipun, Sungai Engkeranji, Tatau yang kini telah pun digunakan penduduk setempat. Manakala di Bau, sebanyak 45 buah taman bimbingan kanak-kanak Tabika, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di daerah Bau telah menyertai program One Stop Committee OAC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS pada Jumaat. Pelancaran program serta penyerahan baju untuk aktiviti kepada seramai 455 orang kanak-kanak Tabika itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Ginep. Semasa berucap, Datuk Henry memberitahu program yang diadakan buat kali keempat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru itu amat bertetapan untuk memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak tentang bahayanya dadah dan kesan-kesannya kepada manusia di samping menyedarkan serta meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran guru serta ibu bapa dalam usaha memerangi dadah. Tambah Datuk Henry, pihak Polis Daerah Bau telah mencatatkan kes tangkapan penagih dadah pada setiap minggu dan ini bermakna isu tersebut masih berlaku di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Justeru, beliau menyeru agar institusi keluarga memainkan peranan dalam mencegah penyalahgunaan dadah bagi membendung perkara tersebut menjadi semakin menular dan menimbulkan masalah kepada komuniti. Kepaparan di Kapit, penganjuran sambutan Hari Malaria Sedunia peringkat negeri Sarawak tahun 2022 sangat penting dalam meningkatkan kesedaran dan memperkukuhkan kerjasama dengan komuniti dalam menangani penyakit malaria. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 2 Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kanowit, Dato' Aaron Argo Dagang, sambutan itu boleh dijadikan platform advokasi bagi pengukuhan kolaborasi antara Jabatan Kesihatan Negeri bersama pelbagai agensi untuk meningkatkan keberkesanan strategi mengawal wabak berkenaan. Berucap semasa majlis perasmian sambutan Hari Malaria Sedunia peringkat negeri Sarawak tahun 2022 di Kapit pada Sabtu, Dato' Aaron berkata, Hari Malaria Sedunia diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Katanya, pelbagai program dilaksanakan bagi pengawalan dan pencegahan penyakit malaria dari tahun 1954 di Miri pada awalnya di bawah Dr. Julian De Zuluta. Manakala program eliminasi malaria Sarawak telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 dengan menyediakan pelbagai aktiviti. Di Sri Aman pula, aset dari Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC bahagian Sri Aman akan diagihkan kepada 9 buah sekolah berasrama yang memerlukan. Antara sekolah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan SK Nanga Klasen, SK Batu Lintang, SK Paku, SK Nanga Skrang, SK Melugu, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu, SMK Simanggang, SMK Saint Luke dan SMK Sri Aman. Majlis penyerahan aset berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis dan diserahkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah Sri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Sri Aman pada Khamis.
Dalam pada itu, Datuk Francis merakamkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat, khususnya pihak hospital dan Jabatan Kesihatan Bahagian Sri Aman yang telah menguruskan PKRC ketika menghadapi wabak COVID-19. Katanya, kerjasama utuh di antara agensi kerajaan di bawah Sri Aman yang diketuai oleh Residen Bahagian Sri Aman telah membantu menangani pandemik COVID-19. Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chupai Ugon bersama-sama dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKA bahagian Bintulu menyerahkan tapak projek transformasi luar bandar RTP kepada pihak kontraktor yang terlibat. Majlis penyerahan tapak projek RTP yang diadakan pada Khamis itu turut disaksikan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang terlibat bagi penyerahan tapak naik taraf jalan masuk ke Rumah Panjang Karom Jong, Sungai Rasan dan naik taraf jalan masuk ke Rumah Panjang Madlan Ngadi, Sungai Engkasu, Tabau Sebau. Dalam pada itu, Kennedy turut berkesempatan memantau serta melihat keperluan rakyat khasnya di beberapa kawasan sekitar Tubau. Selain itu, beliau turut berharap agar semua projek rakyat yang dirancangkan dan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar demi keselesaan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.